Guys, saya ada satu pengumuman ni yang sangat penting saya kena bagi tahu korang dalam video ni. Sebab dia melibatkan makanan ruji kita guys, iaitu nasi. Jadi korang kena tahu satu benda ni guys, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, diorang sedang melaksanakan reformasi padi dan beras negara guys. Betapa pentingnya reformasi ni dilaksanakan sebab dia akan memastikan kelancaran penawaran beras, terutamanya beras tempatan dekat pasaran Malaysia ni. Ada satu soalan cepu emas dekat Malaysia ni yang masih tak terjawab sehingga ke hari ni. Akan tetapi, untuk video ni saya akan cuba jawab. Soalan itu berbunyi, mana pergi beras putih tempatan kita? Kenapa dia lesap? Kenapa tak ada? Soalan ni lah satu soalan yang terpaling popular dekat Malaysia sekarang ni. Tentang lesapnya beras putih ni. Korang stay dekat video ni, saya akan cuba selongkar isu ni. Okey, pertama sekali, sama ada kita suka ke, kita tak suka ke, ada satu hakikat ni yang kita kena terima. Pengeluaran beras tempatan dekat Malaysia ni hanya mampu membekalkan untuk keperluan 21 juta pengguna dekat Malaysia. Tapi penduduk kat Malaysia sekarang ni berapa guys? Lebih 30 juta. Jadi bakinya macam mana? Bakinya kita kena import lah daripada luar negara melalui bernas. Nombor dua, kita kena faham bahawa industri padi dan beras ni memang dah ada dasar yang sedia ada. Jadi kalau kerajaan tak berhati-hati dalam melaksanakan reformasi, ini ditakuti akan mengganggu bekalan rantaian beras ni. Soalnya sekarang ni, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM buat apa? Ni yang kita nak tengok. Kita tahu ada satu task force yang telah pun ditubuhkan khas untuk siasat, kaji dan bagi cadangan penyelesaian. Jadi jom kita tengoklah satu persatu apa yang diorang buat sebenarnya. Pertama KPKM dia nak asingkan kuasa dua badan ni. Pertama, Bahagian Pembangunan Industri Padi dan Beras ataupun PIP. Dan kedua, Kawal Selia Padi Beras ataupun KPB. Okey, ni yang menarik guys Sementara tu, wakil kerajaan dalam bernas akan dilantik daripada bukan orang yang sama daripada dua badan ni. Kenapa dia nak buat macam tu? Sebab dia nak elakkan berlakunya konflik kepentingan pegawai dan pengurusan industri padi dan beras negara. Bila perkara ni dibuat, maka ini akan memastikan sistem tata kelola yang betul. Kedua, korang tahu kan sebelum ni kecoh satu Malaysia ni pasal cerita campur beras putih tempatan dengan import. Okey, soalnya kenapa jadi macam gitu? Ini yang kita kena tahu. Sebab dekat Malaysia ni sebenarnya tak ada peraturan larangan. Jadi sebabkan itu KPKM dia akan memperkenalkan peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import. Dan perkeliling akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Yang ketiga, kalau kita ada peraturan tapi tak ada penguatkuasaan pun tak guna, betul tak? Jadi agenda reformasi perintah awam juga meliputi penggabungan kesemua penguatkuasa di bawah KPKM seperti KPB, MAKIS, DOA, DVS, DOF, Fama dan juga LKM. Sekiranya digabungkan, bayangkanlah ketumbukan penguatkuasa bagi mengawal selia sektor pertanian dan agromakanan ni akan mencecah 2030 orang dan mereka ni dapat mengawal 14 akta berkaitan sektor agromakanan. Ini kali pertama satu agenda reformasi pentadbiran yang besar dijalankan di dalam KPKM ni. Keempat, jangan lupa ada lagi dua badan yang perlu direformasikan, iaitu Lembaga Pertubuhan Peladang ataupun LPP dan juga Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun NAFAS. Yang ini dilaporkan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Jadi pada pandangan saya lah, keempat-empat reformasi ni bagi semua agensi di bawah KPKM adalah satu idea yang sangat bernas. Apa yang kita nak tengok seterusnya adalah langkah yang tegas diambil bagi memastikan bekalan beras putih tempatan kembali pulih. Samping itu juga reformasi ini hendaklah dijalankan dengan tegas dan penuh komitmen oleh semua pihak kerana ianya adalah satu agenda yang besar dalam sektor pertanian pada tahun 2025 nanti. So guys, semoga korang dapat sesuatu daripada video ni. Bantu saya share dan like.